Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, minggu ni kita sambung lagi tajuk PDBR kita. Itu tajuk hari ni kita fokuskan kepada tajuk 8.4. Jadi 8.4 ni ialah peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum ni pelajar dah faham tentang macam mana sejarah dan raya negara kita tu sehingga terbentuknya Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu kita lah. Jadi bila pelajar belajar tajuk 8.4 ni, di akhirnya pelajar dapat menghuraikan lah apa peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Inilah barisan kabinet ni, tokoh-tokoh ni dengan Matuka Romel semua dah berlakon tu. Sebagai pengenalan tajuk 8.4 ni, pertamanya ialah Kabinet Pertama PTM Persekutuan Tanah Melayu dibentuk selepas pilihan raya umum pertama tahun 1955. Jadi pelajar ingat tu pilihan raya umum pertama tahun 1955 ni gambar kabinet lah negara kita. Okay, kabinet pertama ni memainkan peranan ke arah untuk berkerajaan sendirilah. Memainkan peranan bagaimana nak bentuk sebuah kerajaan sendiri sebab kita dipilih menerusi pilihan raya. Okay, yang ketiganya Tengku Abdul Rahman, Ketua Menteri dan berkuasa untuk tubuhkan kabinetnya sendiri. Memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar sebab kerajaan telah memilih barisan ahli-ahli parlimen yang benar dalam pilihan raya. Masa tu Tengku Abdul Rahman sebagai ketua parti UMNO tu ataupun parti perikatan, dia lah yang berkuasa sebagai ketua menteri dan berkuasa untuk menubuhkan kerajaannya sendiri. Okey, kabinet tahun 1955 ni dianggota oleh 10 orang menteri dan 3 orang pegawai British yang memegang portfolio Setiausaha Keuangan, Setiausaha Al-Ehwal Ekonomi dan Setiausaha Pertahanan. Mana-mana 3 portfolio ni masih lagi dipegang oleh 3 pegawai British lagi sebab kita belum lagi merdeka. Jadi jawatan-jawatan penting itu dipegang oleh pegawai British lah untuk meneruskan pentadbiran di negara kita. Okey, itu tajuk pengenalan 8.4, pengenalan tajuk 8.4. Okey, apa peranan? Peranan kita teruskan tajuk yang seterusnya iaitu peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Ni tokoh-tokoh raja, Ketua Menteri, ada ni ahli kabinet adalah. Okay, yang pertamanya pada 4 Ogos tahun 1955 setelah perkenan Raja-Raja Melayu, semua jemaah menteri diumumkan secara rasminya oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi British. Kena urut dia lah pengumuman dia. Perkenan Majlis Raja juga. Sebab Raja pun masih lagi berkuasa. Yang keduanya wakil pemimpin tempatan dipilih untuk mentadbir negara melalui pembentukan kabinet pertama. Yang ketiganya ketua menteri iaitu Tengku Abdul Rahman tunaikan mandat untuk mencapai kemerdekaan lah. Menteri Pelajaran masa itu ialah Datuk Abdul Razak lah. Peranan penting membina bangsa bersatu melalui pendidikan. Yang keempatnya Menteri Parti Buruh VT Sambatan, ni gambar dia ada ni. VT Sambatan, Menteri lain menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan untuk mengurangkan pegawai Eropah secara berperingkat-peringkat. Yang kelima Liu Yukoh, Menteri Kesihatan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan secepat mungkin dalam tempoh negara berkerajaan sendiri. Mana kita tengok sini ada semua tokoh lah. Banyak tokoh pada bangsa, ada Melayu, ada India dan ada Cina. Menunjukkan kerjasama dalam pembentukan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu yang telah dibenangi di kawasan masing-masing lah. Okey, peranan kabinet pertama. Apa peranan dia? Peranan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okey, yang pertamanya peranan dia ialah membincangkan soal
keuangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Apa yang diperlukan lah, terutamanya bidang keuangan lah. Yang keduanya, sambung sistem yang digunakan pakai dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan model Westminster, iaitu sistem pemerintahan demokrasi Britain. Jadi kita ikut cara dia lah, menggunakan sistem demokrasi ikut Britain, demokrasi raja berlembagaan, negara kita ada raja. Kemudian yang ketiga mengurangkan kuasa pentadbiran British. Sebab kita merdeka lah, jadi kita kurangkan kuasa pentadbiran dia lah ke arah berkerajaan sendiri. Kemudian keempatnya minta kuasa veto. Kuasa veto ni kuasa penuh lah, kuasa pembatal, kuasa penuh tak kepada pihak tertentu sahaja. Sebagai kuasa pembatal lah, minta kuasa veto diberi kepada pihak tertentu sahaja. Suruhjaya Tinggi British dibatalkan. Kuasa veto yang ada pada Suruhjaya Tinggi British itu dibatalkan lah. Dia membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan juga soal pertahanan negara kita. Okay, kesimpulan tajuk 8.4. Kesimpulannya pertamanya, Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu ni memperlihatkan barisan pemimpin berwibawa dengan bangunkan negara menerusi jawatan yang diamanahkan, di samping bekerjasama dan berkuasa-kuasa di antara satu sama lain. Yang kabinet pertama tu yang dibentuk tu oleh barisan pemimpin, maknanya pemimpin yang berwibawa lah, pemimpin yang dipilih oleh rakyat di kawasan masing-masing lah. Sebagai warga negara, kita bertanggungjawab memanfaatkan pilihan raya bagi memilih wakil dan pemimpin negara. Jadi kita mesti bertanggungjawab lah. Kita pilih siapa dalam kerajaan kita untuk mentadbir negara kita. Jadi kita kena pilih pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kerajaan, untuk rakyat lah, bukan bekerja untuk diri dia sendiri ya. Pemimpin yang macam tu kita kena singkirkan. Kemudian yang ketiganya, hak rakyat membuat pilihan raya hendaklah digunakan dengan bijak bagi meneruskan sistem amalan sistem demokrasi negara kita. Jadi kita kena bijak lah, pandai untuk memilih wakil rakyat mana yang mewakili kita di peringkat parlimen ataupun di peringkat kerajaan negeri nanti. Kita kena bijak dalam memilih wakil rakyat, bukan pakai main pilih gitu je. Okey, untuk seterusnya, bila kita habis belajar tajuk 8.4, kita tengok tajuk soalan dia tu 8.4. Iaitu peranan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Soalan A, namakan dua tokoh tempatan yang dipilih untuk mentadbir negara melalui pembentukan Kabinet pertama. Jadi sebab soalan tu ada 1, 2, ada nombor, tak perlu buat esei. Ambil F1 ni letak je, ambil F2 letak je. Nak buat nombor baru, nombor sendiri 1, 3 belakang, tambah F3 ni. Tapi jangan bubuh F lah. F ni tak perlu letakkan, ambil isi sahaja. Kedua ambil tak? Okey, faham kan? Soalan 2, soalan B. Terangkan 4 peranan. Dia nak 4 dah. Ingat tu, 4 kena W4 lah. W5 tak apa. Jangan W3 sudah lah. Terangkan 4 peranan yang dijalankan oleh Kabinet pertama dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi ambil ayat depan tu peranan lah. Ayat depan, peranan yang dijalankan oleh Kabinet pertama dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, tambah ialah sini. Tambah ialah. Ambil S1 ialah membincangkan soal keuangan dan keperluan orang awam dan tempatan dalam perkhidmatan awam. Okey, nombor 2 yang keduanya selain itu. Selain itu, peranan yang dijalankan oleh Kabinet pertama dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ialah ambil 2, membincangkan isu keselamatan dalam negara dan soal-soal pertahanan. Yang ketiga, seterusnya peranan yang dijalankan oleh Kabinet pertama dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ialah ambil F3, iaitu mengurangkan kuasa pentadbiran British. Dan nombor 4, isi keempat akhir sekali, peranan yang dijalankan oleh Kabinet pertama dalam pentadbiran Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ialah meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British dibatalkan. Itu peranan lah. Tahu sini. Jadi buat bentuk esei, jangan koma lah, esei penuh.
untuk dapat markah 4 penuh lah. Kena ada 4 isi. Jangan kurangkan daripada 4 isi. Kemudian soalan C tu, konsep negara persekutuan wajar dikekalkan bagi menjamin kesejahteraan negara. Berikan hujah anda bagi menyokong pernyataan tersebut. Ini soalan kebat lah. Enggak, pada pendapat saya, kalau anda ni jadi saya, hujah saya untuk menyokong pernyataan yang mengatakan konsep negara persekutuan wajar dikekalkan bagi menjamin kesejahteraan negara kerana M1 melicinkan pentadbiran dan seragam menjadi seragam untuk makmurkan negara. Dan selain itu, hujah saya yang seterusnya ialah membentuk kerjasama yang berlaku sambung je ayat. Untuk lengkap ambil 4 isi, maka pelajar akan dapat 4 markah. Ya, senang je kan soalan tak? Okay, payah pun. Jadi pelajar biasakan jawab soalan dalam bentuk isi dah. Jangan buat point, jangan koma, jangan dash. Teruskan isi. Ambil kepala soalan ni. Kepala soalan jadikan sebagai jawab depan jawapan kita. Jadi cikgu harap semua pelajar boleh jawab lah soalan ni. Kalau tak boleh jawab, pelajar boleh WhatsApp cikgu tanya cara macam mana untuk jawab seterusnya. Tapi cikgu rasa dah jelas dah sini sebab banyak kali dah kan buat soalan ni. Jadi cikgu ucapkan sekian terima kasih lah. Kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di tajuk 8.5. Okey, sekian, terima kasih.